Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesihatan tubuh badan, dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mudah-mudahan moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung siri kuliah pengajian kita di surah Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Kita sambung pada tajuk baru, bab yang ke-16. Katanya, babu ma jaa fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ni kita nak tengok dan kita nak bincang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan selawat ke atas Nabi. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan selawat? Apa maknanya? Dan apakah kelebihan-kelebihan dan faedah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan dalam bab tajuk ini juga kita akan bincang apakah hukum selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan selawat Allah Subhanahu wa taala dan selawat para malaikat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang akan dibincangkan dalam tajuk yang kita akan bacakan pada malam ini, insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Katanya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal layli qama faqala ya ayyuhan nas udhkurullaha ja'at ar-rajifatu tatba'uha ar-radifah ja'a al-mautu bima fihi جاء الموت بما فيه قال أبي
Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika, fakam aj'alu laka min salati? Faqala ma syi'ta. Qala qultu ar-rubu'. Qala ma syi'ta, fa in zidta fahuwa khairul lak. Qultu an-nisfu. Qultu an-nisfa. Qala ma syi'ta, fa in zidta fahuwa khairul laka. Qala qultu fa-thuluthaini. Qala ma syi'ta, fa in zidta fahuwa khairul lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala idhan tuktafa hammak wa yughfaru laka dhanbuk, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ubay ibn Ka'ab, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila habis 2/3 malam, qama, ini Nabi akan bangun, maka bersabda, ya hai manusia, sebut oleh sekalian kamu akan Allah, sebutlah akan Allah, datang gempa bumi yang berturut dengan dia oleh kiamat, datang maut dengan barang yang di dalamnya, datang maut dengan barang yang di dalamnya. Kata Ubay, kataku ya Rasulullah, bahwasanya hamba memperbanyakkan doa atasmu, maka berapa hamba jadikan bagimu daripada doa hamba? Maka sabdanya, berapa kehendakmu? Katanya, kataku 1/4. Sabdanya, beberapa yang engkau mahu. Maka jika engkau lebihkan, maka ia itu lebih baik bagimu. Kataku 1/2. Sabdanya, seberapa yang kamu mahu, maka jika engkau lebihkan, maka lebih baik bagimu. Katanya, berkata aku, maka 2/3. Sabdanya, seberapa sukamu, maka jika engkau lebihkan, maka itu lebih baik bagimu. Kataku, hamba jadikan bagimu doa hamba semuanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu dipeliharakan engkau dari susah hati dan diampun bagimu dosa kamu. Kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cerita tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak dia nak kena selawat, berapa banyak waktu yang dia nak kena selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bila Nabi kata, kalau kamu tambah itu lebih baik, kalau lagi banyak lagi baik. Dan kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, idzan tukfa hammak, kalau begitu dipeliharakan engkau daripada susah hati, hilang kesusahan hati kita, wa yughfaru laka dhanbuk, dan juga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita nak tengok berkaitan dengan tajuk perbincangan dan ataupun syarahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan selawat. Bila kita sebut as-salatu, perkataan as-salatu, jamaknya adalah as-salawat. Salawat kita sebut. Perkataan as-salah yang kita sebut salah itu sembahyang. As-salah, hayya 'alas salah. Kita sebut salah itu maknanya salat. Sembahyang, apa yang dimaksudkan as-salah sembahyang itu dari segi bahasa. Maksud dari segi bahasa ialah bahasa Arab. As-salatu fil lughati ma'naha, sembahyang dari sudut bahasanya ialah dengan membawa makna ad-du'a wal istighfar. Makna salah itu maknanya doa dan juga istighfar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan berdoalah
Wasalli alaihim di sini maknanya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu, inna salataka, salat di sini maknanya doa. Sesungguhnya salat kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Ini perkataan salah ataupun salawat, iaitu dengan makna ay ud'u lahum bil maghfirati war rahmah, berdoalah bagi mereka dengan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, kenapa dinamakan sembahyang itu sebagai solat? Kita sebut solat. Di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafsiru ayatil ahkam minal Qur'anil Karim, yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Dalam kitab ini dia menjelaskan kepada kita, wa summiyatis salatu al-mafrudatu salatan lima fiha minad du'ai wal istighfar, dan dinamakan sembahyang al-mafrudah, salat fardu itu yang difardukan sebagai sembahyang. Kenapa? Lima fiha minad du'ai wal istighfar, karena dalam sembahyang itu adanya doa dan juga istighfar. Wa ta'ti salatu bima'na rahmah, dan kadang-kala datangnya perkataan as-salat itu dengan membawa erti makna ar-rahmah, seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa kepada keluarga Abi Aufa. Nabi doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Kata Az-Zuhri Al-Azhari, hiya bima'na ar-rahmah, selawat di sini dengan makna rahmat, ay irham ala Abi Aufa, iaitulah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Itu perkataan salla tadi. Yang pertama kita bincang dengan makna doa dan juga istighfar, dan juga di sana kadang juga datang dengan makna rahmat. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bila Allah taala sebut yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, iaitu Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu yad'una lahu wa yubarrikun, dan juga para malaikat maka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberkatinya. Dan kata Abu Al-Aliyah, salatullahi ta'ala, salat makna doa Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna innallaha wa malaikatahu yusallu, di sini Allah dan para malaikat berselawat, maknanya berdoa. Berdoa, selawat di sini dengan makna berdoa, iaitulah dengan makna thana'uhu alaihi indal malaikah wa salatuhum du'auhum lah, doa Allah Ta'ala dengan maksud pujiannya ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat, di hadapan para malaikat. Dan doa, selawat, salat itu dengan makna du'auhum lah, doa para malaikat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan perkataan makna as-salah ataupun yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, baik, kata tuan, kita ketahuilah kiranya ya saudaraku, selawat Nabi itu, selawatkan Nabi itu yakni mendoakan atasnya. Itu maksud kita sebut selawat ke atas Nabi, maknanya mendoakan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya itu ada banyak macam yang telah dikumpulkan oleh ulama daripada Nabi di dalam beberapa kitab orang-orang dahulu dan sekarang. Kita akan tengok ada
Selawat yang diajar Nabi ajar ni bagaimana nak selawat kepadanya. Lafaz-lafaz selawat, bagaimana lafaz-lafaz tersebut disebut di dalam beberapa kitab orang-orang dahulu dan sekarang katanya. Maka selawatkan Nabi itu satu amal yang besar faedahnya bagi orang yang mengamalkan dengan sentiasa. Ini orang yang selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekalian banyak kelebihan dan fadilat, terutama orang yang selalu selawat setiap hari. Dalam ungkapan percakapan ni, selawat ni tak lekang daripada mulut dia. Subhanallah. Saya tengok guru saya tentu sekalian, Syekh Zanul Asri, subhanallah, selawat ni tak lekang di mulut. Tentu kalau tengok video-video ceramah kuliah dia, selang berapa saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang selalu berselawat, bila dah biasa berselawat, mulut ni akan sebut sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ikut benda-benda yang baik, nak memperbanyakkan selawat. Tengah cakap ke apa ke, sampai duduk tunggu pikir nak cari benda apa nak cakap apa, selawat Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita lupa pun selawat dekat Nabi. Kita nak cakap, kita nak sampai satu benda, kadang tak ingat, lupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana beberapa banyak kelebihannya disebutkan di dalam beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Satu daripadanya ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ubay bin Ka'b qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal laili qama. Diriwayatkan daripada sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila habis 2/3 malam, idza dhahaba thuluthal lail, pergi berlalu ataupun habis 2/3 malam, maka bangun, ini Nabi bangun menjagakan orang-orang yang lalai daripada bersedia bekal akhirat. Nabi ingatkan kepada para sahabat supaya apa? Supaya sentiasa memperbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai untuk membuat bekal akhirat. Maka Nabi kata, faqala ya ayyuhan nas, hai manusia, uzkurullah. Nabi kata, hai sekalian manusia, hai sekalian kamu, ingatlah sekalian kamu akan Allah. Nabi kata, Nabi ulang lagi, uzkurullah, ingatlah sekalian kamu akan Allah. Nabi suruh umat manusia ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, uzkurullah, ingatlah sekalian kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Dan janganlah kamu lalai dengan sebab tidur, dan bersedap-sedap menurut apa kehendak nafsu. Bangun sekalian kamu berbuat amal, manakah masanya sekalian kamu mahu nanti berbuat amal itu. Jadi Nabi suruh kita bangun untuk memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala, bangun untuk memperbanyakkan amal soleh. Telah tentu datang gempa besar yang menjadikan runtuh bumi, yang menurut di belakangnya oleh kiamat, yakni runtuh langit dan pecah belah matahari dan bulan. Nabi cerita tentang, tentu sekalian, keadaan kiamat yang semakin hampir. Kalau waktu zaman Nabi itu, sahabat dah tanya dah, bilakah berlaku kiamat. Tentu zaman waktu sahabat hidup zaman Nabi tu dah tanya dah bila berlaku kiamat. 1400 tahun dulu. Kita hak duduk zaman sekarang ni makin hampir sangat-sangat kita dengan kiamat. Makin hampir kita dengan kedatangan kiamat, makin hampir kita semua dengan detik kematian. Ja'al mautu bima fih, kematian yang semakin menghampiri kita.
Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Kematian hari ini tidak mengenal erti usia umur. Tak semesti syarat nak mati, tak semesti tua. Tuan-tuan sekalian, muda meninggal. Ada 3 hari lepas Al-Fadil, Ustaz almarhum Ustaz Fadil kita meninggal, tuan-tuan sekalian. Tak sampai 30 tahun, baru 37 tahun umur sahabat saya, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad, meninggal. Allah Ta'ala menjemput mereka lebih awal. Itu pada usia yang muda. Dan tuan-tuan ingat balik, mungkin sahabat-sahabat seperjuangan kita yang seusia umur dengan kita dah pergi dah. Tinggal kita, tuan-tuan sekalian, yang dah masuk umur 50, 60, 70. Ada yang dah pergi dah, tuan-tuan sekalian, pergi meninggalkan kita. Kita yang masih lagi meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan Nabi kita telah tetap datang maut dengan barang yang ada di dalamnya. Telah tetap datang maut dengan barang yang ada di dalamnya, daripada azab kubur dan soal mungkar dan nakir, dan bangkit hidup semula berhimpun di padang mahsyar, dan berjemur di dalam orang yang ramai dan banyak di sana, dan hisab dan mizan dan lainnya. Tentu sekalian, cerita kematian ini sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia buat cincin, dia tulis di cincin dia itu, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian ini memberi satu peringatan dan pengajaran kepada kamu wahai Umar. Jadi bila dia pakai cincin, dia duk tengok sedia cincin tu, ingat ke mati. Tulis di cincin tadi, ukir, buat tulisan untuk kita ingat kepada kematian. Jadi bila manusia ingat kepada kematian, dia akan cepat-cepat beramal. Yang jadi tak cepat-cepat nak beramal ni sebab kita duk rasa hidup kita lama, kita duk rasa macam lambat lagi nak mati. Tuan-tuan sekalian, cepat-cepat melakukan amal kebaikan, kerana kematian itu adalah satu kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dah mati, masuk dalam kubur. Dalam kubur kita nak lalui di alam barzakh itu, tu sekalian, lagi lama dan panjang. Sebab itu selalu saya sebut, kalau satu orang yang meninggal pada usia 50 tahun, tu sekalian, sebenarnya usia umur kita dalam kubur lebih lama. Yang dah meninggal 50 tahun, hari ini mungkin dah 150 tahun berada dalam kubur. Lama tak tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan boleh kira balik umat dahulu yang telah meninggal. Lama tak? Ni nak tunggu bila berlaku kiamat, bila nak berlakunya hari kebangkitan, dihidupkan semula semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya lamanya duduk dalam alam barzakh, panjangnya usia umur kita dalam alam kubur. Kemudian dalam alam kubur nanti ada soal daripada malaikat munkar dan nakir. Dalam kubur juga, Allahumma salli ala Muhammad, sama ada kubur kita itu menjadi raudatan min riyadil jannah. Doa yang kita baca menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dah meninggal, kemudian dibangkitkan semula, adanya hari kebangkitan. Semua manusia bangkit, akan himpun di padang mahsyar. Dah berada di padang mahsyar, tuan-tuan sekalian, berjemur di dalam orang yang ramai. Kita akan berhimpun di lautan manusia yang begitu ramai, semenjak daripada zaman Nabi Adam AS, manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah manusia yang paling akhir meninggal atas dunia. Semua berhimpun di sana. Adanya hisab, adanya mizan, adanya buku serahan catatan amalan, adanya titian sirat, adanya syurga neraka. Banyak lagi perjalanan, panjang lagi perjalanan kita yang akan kita lalui. Bila didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya demikian itu, lalu berkata seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia kata, qala Ubay, qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salati alaika, fakam aj'alu laka min salati. Kata Ubay bin Ka'ab,
Bila aku dengar sabda Nabi SAW demikian itu, lalu berkata aku baginya, ya Rasulullah, bahwasanya hamba itu suka memperbanyakkan berdoa atasmu. Maka berapa banyak masanya hamba jadikan bagi Tuhan hamba daripada doa hamba itu. Jadi dia tanya Nabi SAW, berkata bahawa dia ni satu orang yang uksirus salati alaika, satu orang yang memperbanyakkan selawat atau berdoa ke atas Nabi SAW. Berapa banyak aku nak jadikan bagi kamu daripada doa salatku ni, berapa banyak nak kena salat ataupun nak kena berdoa ini. Maka Nabi kata faqala ma syi'ta. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan itu, lalu dijawab dengan sabdanya, berapa suka hatimu, ikut turut redha kamu dan suka hati kamu dan sedap beramal kamu dan mengambil bekalan daripada segala kebajikan. Nabi kata masyita, ikut suka kamulah. Nak doa, nak selawat banyak mana, ikut suka kamu. Tak mana kamu rasa senang hati, sedap nak beramal, nak mengambil bekalan daripada segala kebajikan. Maka dia tanya Nabi lagi, qala qultu ar-rubu' ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Kata Ubay telah berkata, aku bagi Nabi Rasulullah hamba jadikan 1/4 masa untuk mengucap selawat atas Tuhan hamba. Maka jawab Nabi, ikut suka kamu, Nabi kata, dan redha kamu. Maka jika sekiranya kamu lebihkan daripada 1/4 itu, maka itu lebih baik bagi kamu. Kalau buat banyak, lebihkan, itu lagi baik, Nabi kata. Qultu an-nisfu, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Qala qultu fa-thuluthaini, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kataku, hamba jadikan ya Rasulullah doa hamba itu 1/2 masanya. Sabdanya, sebarang engkau suka dan ikut kehendakmu, maka jika sekiranya engkau lebihkan daripada itu, maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau dia nak selawat lebih daripada itu, Nabi kata itu lebih baik. Kata Ubay lagi, kataku hamba jadikan 2/3 waktu. Sabdanya, ikut suka kamu, sebanyak mana engkau hendak mengucap selawat, maka perbuatlah. Maka jika sekiranya engkau mengucap lebih daripada 2/3 itu, maka ia itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, kataku, hamba jadikan bagi Tuhan hamba semua waktu akan mengucap selawat atasmu. Daripada tambah sikit-sikit lah kata, lah kali kata Ubay bin Ka'ab, semua waktu dia nak selawat ke atas Nabi SAW. Nabi bila Nabi dengar kata-kata daripada Ubay bin Ka'ab demikian itu, maka Nabi pun bersabda, qala idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Nabi kata, kalau begitu engkau perbuat, nescaya dipelihara Allah akan dikau daripada kejahatan susah hati kamu, dan dihilangkannya segala duka citamu, serta dihapuskannya segala balamu, dan diampunkan segala dosamu. Sekalian, ini fadilat, kelebihan orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi bila Ubay bin Ka'ab kata aku nak selawat, semua waktu dalam kehidupan dia, dia nak ingat dan selawat ke atas Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu buat demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara kamu daripada kejahatan, yakni daripada kesusahan hati. Allah Ta'ala akan hilangkan bagi kamu segala duka cita yang kamu lalui, serta dihapuskan segala bala dan diampunkan segala dosa. Tuan punya macam ni punya tawaran, kita tak selawat lagi ke atas Nabi SAW, tak tahu lah. Sekalian, Nabi duk bagi tahu dah dalam hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man salla alayya salatan sallallahu alaiha biha 10. Nabi kita, siapa yang selawat ke atasku sekali dia selawat, dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali saja dia berselawat, Nabi kita sallallahu alaiha biha 10, Allah Ta'ala akan selawat baginya 10 kali. Macam ni tak maukah lagi punya
doa yang kita selawat tadi makna doa. Siapa selawat ke atas Nabi sekali, Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah selawatkan Nabi itu beberapa banyak faedah. Baik, kita nak tengok berapa kelebihan ataupun faedah kita berselawat ke atas Nabi SAW. Dalam kitab ni tentu sekalian, dia senaraikan di sini ada lebih kurang 22 faedah. Itu banyak kelebihan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Baik, kita tengok dulu tentu sekalian. Dia kata telah terhimpun sebutannya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, iaitu katanya bermula segala faedah yang diharapi dan perbendaharaan yang disimpan daripada selawatkan Nabi SAW itu adalah seperti di bawah ini. Ini kelebihannya, faedah. Yang pertama, telah memberi khabar kepada kita oleh Nabi SAW di dalam segala hadisnya bahawasanya faedah selawatkan atasnya itu sekali selawat, iaitu diterima Allah atas orang yang selawat itu dengan beberapa rahmat. Jadi orang selawat ke atas Nabi, dia akan terima rahmat daripada Allah, dan dibanyakkannya turun atasnya segala khairatnya, yakni kebaikannya, dan dikurniakannya daripada segala nikmatnya sekali mengucap itu dengan 10 kali seumpamanya daripada Allah Azza wa Jal, yakni selawat Allah atasnya sebanyak 10 kali. Kita selawat dekat Nabi sekali je, tak boleh kira lah. Kalau lagi banyak selawat, lagi berlipat kali kan. Kalau sekali selawat, tuan-tuan dapat 10 selawat daripada Allah. Man salla alayya salatan, Nabi kata sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala akan berselawat sallallahu alaiha biha ashran, Allah Ta'ala akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Baik, juga kita boleh lihat antara kelebihan daripada kita berselawat ke atas Nabi SAW, bila para sahabat Nabi SAW menceritakan satu hari, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Satu orang sahabat yang bernama Abu Talha, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa dhata yawmin wal bushra fi wajhihi. Nabi SAW, Nabi datang suatu hari dalam keadaan muka Nabi ni penuh kegembiraan. Nampak kegembiraan yang terpancar di wajah Nabi SAW. Maka sahabat pun bila tengok Nabi nampak ceria, kegembiraan di muka Nabi ni, maka sahabat kata, inna lanara al-bushra fi wajhik. Wahai Rasulullah, kami lihat, kami nampak wajah kamu ni berseri-seri, nampak seronok, nampak gembira, kegembiraan yang terpancar di wajah kamu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun cerita, Nabi kata faqala innahu atanil malak. Nabi kata ada malaikat mai jumpa aku. Faqala ya Muhammad. Malaikat kata, wahai Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, ama yurdika annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaitu alaihi ashran wa lam yusallim alayka ahadun illa sallamtu alaihi ashra. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, tidakkah kamu senang jika ada seorang berselawat ke atas kamu, Allahumma salli ala Muhammad, dan juga jika ada satu orang yang berselawat, beri salam ke atasmu, illa sallamtu alaihi, kecuali aku mengucapkan salam ke atasnya, alaihi ashran, Allah Ta'ala kata kecuali aku akan mengucapkan salam ke atasnya sebanyak 10 kali. Dan antara kelebihan lagi kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan.
sesungguhnya manusia yang paling utama dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, maka yang paling banyak berselawat ke atas aku. Nabi kata, orang hak paling utama, hak paling hebat, yang mendapatkan kedudukan yang hebat ni, hak pertama sekali Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling utama bagiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang memperbanyakkan selawat mereka ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi sebut lagi, ini kelebihan orang yang berselawat. Yang tak selawat pula Nabi kata orang yang bakhil. Bakhil ni maknanya kedekut. Nabi kata al-bakhilu alladhi man dhukirtu indah wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, tuan-tuan sekalian, orang yang bila mana disebut di sisinya, disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaihi, dia tak selawat ke atas Nabi. Ini orang yang bakhil. Itu bila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sebut di mulut pun, kita sebut dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut, kita ingat, bila sebut dengar saja nama Nabi, maka kita akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bakhil ialah orang yang bila disebut nama Nabi dia tidak berselawat, maka dia adalah orang yang bakhil. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allahumma salli ala sahabat. Yang kedua, antara faedah kelebihan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi itu dapat beberapa kebajikan dan diangkatkan beberapa darjat. Dapat beberapa kebajikan, diangkat beberapa darjat, dan dihapuskan segala kejahatan. Nampak banyaknya kelebihan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Artinya siapa datang ia dengan satu kebajikan, maka ia itu ada balasnya baginya sebanyak 10 umpamanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Sama dengan selawat tadi, sekali kita selawat, Allah Subhanahu wa taala selawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Baik, yang ketiga, jika orang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, nescaya mencapai ia akan syahadah iman yang secukupnya dan mencapai ia akan kebenaran orang-orang yang soleh. Ini kalau lagi banyak dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 kali, 1000 kali, mungkin banyak, ada yang lebih daripada itu, maka dia telah mencapai ia akan syahadah iman yang secukupnya dan mencapai ia akan kebenaran orang-orang soleh, dan tetap hatinya atas masa kehadapannya berbahagia dunia dan di akhirat, dan disukakan dia dengan kebajikan dan kemenangan di dalam hayatnya, dan ditulis Allah antara dua matanya pelepasan ataupun kelepasan daripada munafik dan daripada api neraka. Ini antara kelebihan atau faedah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tuan-tuan sekalian, yang keempat, orang yang meninggalkan selawat. Ni orang yang tak selawat pula. Orang yang meninggalkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka adalah orang yang rugi dan orang yang menyesal pada kemudian hari. Dia termasuk di kalangan orang yang rugi dan orang yang menyesal, dan orang yang zalim akan dirinya dengan sebab ingkarnya, dan yang jauh tempat tinggalnya daripada berhampiran dengan orang-orang soleh, yakni orang yang meninggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, orang yang selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibilangkan dia di dalam saf yang orang yang mendamping diri lagi diredai Allah daripada mereka itu, dan patut dikumpulkan dia di dalam kumpulan mereka itu, dan telah mengambil janji ia daripada Allah akan janji yang betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, siapa salam atasmu, nescaya salam aku ke atasnya. Yang keenam,
selawatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebandingan pahalanya dengan pahala memerdekakan orang-orang. Ini pahala sama kita memerdekakan orang dan melepaskan orang-orang tawanan, maka hendaklah jadi kamu baginya sebanding 10 kemerdekaan. 10 kemerdekaan. Maknanya kalau kita selawat sekali, seumpama kita memerdekakan ataupun melepaskan orang-orang tawanan. Yang ketujuh, selawatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakukan syafaatnya alaihi salatu wasalam, bagian selawatnya dan mendatangkan baginya tetap hati dan disimpan baginya pahala. Jadi orang yang banyak selawat atas Nabi, mereka akan layak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 tentu sekalian, orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai akan dia oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat berteman dengan dia pada pagi dan petang. Malaikat rahmat teman, mendoakan baginya dan bercita baik baginya, dan mintakan baginya kebahagiaan selama ia selawat atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia didoa malaikat rahmat kepada kita. Pagi petang bertemankan ni, malaikat rahmat doa dekat kita ni, doa kebaikan, minta diberikan kebahagiaan selagi mana ataupun selama mana kita duk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tu sekalian, nanti kita akan sambung yang berbaki, yang ke-9, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada orang Islam yang berdiri dengan dia malaikat yang tertentu menyampaikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat, jadi orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikata yang berdiri dengan dia malaikat tadi menyampaikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan banyaknya kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja tajuk yang sempat kita bicarakan pada malam. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang dalam kita membincangkan lagi berkaitan dengan faedah ataupun kelebihan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.